Market sendu, jadi macam mana nak buat duit? Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam profit kepada anda semua trader-trader tegar yang sudah sedia dan setia menanti video pada kali ini. Saya ingin kongsikan macam mana you nak buat duit dalam keadaan market yang sendu macam sekarang. Pada video kali ini, saya ingin kongsikan kepada anda macam mana saya buat duit for the past 1 month. Sebulan lebih lah sebenarnya. Dah market kita dah sendu. Kalau kita tengok closing market atau closing pasaran kita ni dah orang kata lebih kurang dekat 1.5 bilion, 1.7 bilion, lebih kurang tak lebih pun daripada 2 bilion. Paling kuat pun dia akan pergi 1.9 ataupun 2 bilion sahaja. Maksudnya market tak ada duit sekarang ni. Dan kalau kita tengok pun market sekarang ni tak ada catalyst. So bila market tak ada catalyst tu yang menyebabkan market tu dia nak bergerak, tak bergerak, nak pergi, tak pergi kan. Jadi kalau kita tengok pun pasaran memang sukar lah sebenarnya nak buat duit. Tu sebab saya cakap market sendu. Sebab tak ada duit yang masuk dekat dalam market. Kalau tak ada duit masuk dalam market, itu macam mana nak buat duit? Jadinya sendu kan. Jadi saya nak kongsikan apa kaedah yang saya dah guna pakai untuk sebulan lebih kebelakangan ni sampailah kepada hari ini. Dan saya kongsikan kepada anda macam mana you nak buat duit dalam keadaan pasaran yang sebegini. Baik, yang pertama sekali, selalunya benda ni memang kat mana-mana apa sahaja teknik, method, kaedah yang saya akan guna pakai, saya akan pastikan saham yang saya nak beli tu secara teknikalnya dia dah menunjukkan dalam aliran menaik. Maksudnya dia tengah uptrend. Kalau dia downtrend, of course susah you nak buat duit sebab bila satu-satu perkara atau satu-satu benda yang orang kata bergerak dalam satu aliran, chances untuk dia meneruskan aliran tersebut lebih baik. Jadi lebih baik saya cari saham-saham yang memang jelas dan nyata terang lagi bersuluh tengah buat uptrend. Okay, so itu kriteria yang pertama. So macam mana nak cari saham uptrend ni, you just boleh rujuk balik video-video saya pada sebelum ni. Macam mana you nak cari saham-saham yang tengah uptrend. Kan maksudnya you kena buat shortlist siap-siap apa semualah. Dan yang kedua, waktu trading days ataupun waktu trading hours dari pukul 9 pagi sampai pukul 5, saya hanya fokuskan kepada satu tempat sahaja. Of course lah kita akan buat market, saya akan pantau, perhatikan market trade monitor. Tetapi dekat sebelah situ, sebelah market trade monitor tu saya akan letak satu kolom yang mana saya akan identify most active. Jadi dalam senarai pendek yang saya dah buat, saham yang uptrend dan saya nampak dia duduk dekat dalam most active, itulah saham yang saya akan perhatikan. Bila saya perhatikan, saya akan tengok dia muncul tak dekat market trade monitor. Bila dia muncul, once dia muncul dekat market trade monitor, benda pertama sekali saya akan pergi ke trading view, tengok chart. Ini adalah point yang ketiga. You tengok chart, bukan tengok chart daily lagi lah. Maksudnya daily ni you dah simpan dah siap-siap, you dah letak tepi, simpan. Orang kata you dah tahu dah sebab memang you dah scan siap-siap saham tu tengah uptrend kan. Jadi apa saya buat? Saya pergi buka chart 15 minit. Saya buka chart 15 minit. Ada dua perkara yang saya tengok. Okey, dua perkara lah yang saya tengok. Berapa perkara? Dua perkara yang saya tengok dalam poin yang ketiga ni. Yang pertama, saya akan tengok dulu, saya akan cuba identify dia ada volume spike tak. Masuk volume spike ni macam mana you nak identify? Okey, selalunya saya akan ambil 10 candle ke belakang. Dalam 10 candle ke belakang ni, macam mana orang kata tiba-tiba nampak pump dia keluar satu batang untuk 15 minit tersebut sahaja. Volume spike. Maksudnya volume spike ni dia, saya suka yang 5 kali ganda lah. Tapi kalau you dah mula nampak 3 kali ganda, 2 kali ganda, lebih besar volume dia daripada biasa, yang tu you dah boleh consider. Tapi pada pandangan saya, dia kena 5 kali ganda lebih powerful daripada for the past 10 candle ke belakang. Itu dia punya tips dia. Okey. Dan poin yang kedua yang saya akan tengok adalah saya akan tengok dekat mana entry price yang terbaik untuk saya masuk. So, macam mana kita nak tahu itu adalah entry price yang terbaik? Entry price yang terbaik adalah of course dia kena breakout. So, breakout apa yang saya akan gunakan? Saya akan gunakan breakout resistance yang pertama. Sebab bila you pakai 15 minute charts, you akan nampak resistance yang banyak. Dan of course, bila you nampak resistance yang banyak, you akan nampak support yang banyak juga. Jadi saya akan masuk dekat mana dia breakout resistance dan saya akan ambil resistance tersebut sebagai saya punya support. Jadi saya punya support sangat-sangat minimum. Yalah, market dalam keadaan market yang sendu ni, nak pula banyak pula saham-saham penny yang berjalan. Kan? Saham penny yang berjalan, maksudnya risiko you besar. Takkan you tak nak buat duit langsung? Of course you nak buat duit. Tapi dalam keadaan pasaran yang macam sekarang ni, saya hanya fokus cari
3 ke 5%. Maksudnya bila saya trade, saya beli dapat 3% atau 5%, rezeki syukur Alhamdulillah, saya just terus sell. Tak tunggu lagi. Maksudnya kalau saya beli match, saya terus queue. Dekat mana harga yang saya rasa orang kata ngam, yang lepas saya tolak brokerage fee dan saya masih ada duit profit dekat yang untuk masuk balik dekat akaun saya, untuk saya compoundkan dia. Okay, so dua perkara. Dan breakout tu tak semestinya saya tengok breakout resistance lah. Breakout yang satu lagi yang saya suka tengok adalah, sebenarnya dia bukanlah breakout, dia adalah crossovers, yang mana saya pasang moving average 200. Okay, moving average 200 dekat chart 15 minit tu, yang mana bila kalau dia ada spike volume, lepas tu dia tembus moving average 200, price cross above moving average 200, yang tu pun saya akan mula perhatikan. Kalau ada peluang untuk masuk, saya akan masuk. Okay, jadi itu saja tips yang saya boleh kongsikan dengan anda macam mana nak buat duit dalam keadaan market yang sendu. Kan